Baik, terima kasih kepada rakan tugas kita, Dr. Iskandar dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera khusus buat audio penonton yang masih lagi menyaksikan rancangan Rampai Pagi untuk edisinya hari ini, dan kita mengharapkan agar audio dalam keadaan walafiat hendaknya, dan kepada audio yang mungkin saja pada saat ini sedang menikmati sarapan pagi, kami doakan agar audio akan sentiasa menikmati sarapan audio, dan juga memang betul sebenarnya mengambil sarapan pagi ini penting sebenarnya untuk kesihatan tubuh badan kita dan juga untuk menjana tenaga sebenarnya untuk kita ini melakukan tugasan di pagi hari khususnya. Baik, saya ingin kongsikan terlebih dahulu satu makluman di sini, iaitu mengenai pemotongan sementara bekalan api elektrik yang akan berlaku pada hari ini 23 Oktober 2025 yang akan menjejaskan di sebahagian daripada kampung Batang Mitus. Dan kerja penyelenggaraan api elektrik ini akan mula dilaksanakan pada jam 8.30 pagi sehingga selesai. Jadi ambil maklum khusus buat para penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terjejas. Baik, ada penonton untuk selanjutnya pula. Mari kita beralih untuk menyaksikan bahan visual yang kami sediakan untuk edisinya hari ini. Tidak disangkalkan lagi, aktiviti memancing sudah menjadi aktiviti rekreasi yang digemari oleh pelbagai golongan masyarakat. Ia bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga memberikan ketenangan jiwa kepada para pemancing. Di sungai, tasik, kolam maupun di laut. Selain sebagai hobi, memancing juga dapat dijadikan sumber pendapatan bagi sesetengah individu yang menjual hasil tangkapan mereka. Di sekitar perairan daerah Tutung ini giat diadakan aktiviti memancing baik secara persendirian, berkumpulan dan sering dianjurkan pertandingan. Setiap kali ditanyakan kepada pemancing apa keseronokan memancing ini, memang tidak lari dengan jawapan mereka. Memancing bukan sekadar hobi, tetapi juga satu cara untuk menenangkan fikiran dan menikmati keindahan alam semula jadi. Sekaligus dapat mempelajari waktu dan keadaan air yang tepat dan sesuai untuk mengadakan aktiviti pancing sama ada memancing ikan atau udang agar tangkapan lebih memuaskan. Okey, dalam keseronokannya, memancingannya, kita ni boleh menghilangkan rasa lelah kita ni di waktu bekerja, menghilangkan rasa-rasa stres kita ni. Jadi rasa enjoy lah, macam itu saja. Bagi saya, kalau untuk mendapatkan hasil yang banyak tu, kita ni kan turun melihat keadaan air. Jadinya kalau air macam ini berapa baik waktu hujan itu, mungkin kuranglah kita mendapatkan. Tapi selalunya kalau di waktu cuaca yang panas, 2-3 hari dah hujan tu, insyaAllah kita ni akan beluri 2-3 kilo lah. Biasanya kalau musim hujanan inilah, dia akan sajuk air kan. 2-3 hari lepas satu baru tereda. Macam air tu rasa normal. Jadi kalau terlampau kemarau, air laut kan masuk juga ke dalam. Jadi air sungai pun terasa masin, terpaksa orang biasanya mengagak ke sebelah dalam. Macam itu kalau untuk pengail-pengail udang. Nasihat saya bagi para pemancing dan juga yang baru-baru bergiat untuk memancing, teruslah memancing kerana keseronokannya itu kita akan rasa apabila sudah ada tarikan-tarikannya dan bagaimana rasanya mendapat udang yang banyak. Aktiviti memancing dan pemilihan umpan yang tepat saling berkait rapat dalam menentukan kejayaan seseorang pemancing. Umpan berfungsi untuk menarik perhatian apa jua jenis tangkapan agar mendekati mata kail. Ada yang menggunakan umpan semula jadi dan umpan tiruan. Umpan semula jadi seperti cacing atau serangga. Saya juga berpeluang menyaksikan Awang Norizam Haji Abdul Kahar yang sedang mendapatkan bangkutut untuk dijadikan umpan untuk memancing udang galah. Bangkutut bentuknya sama seperti udang, cuma ianya bersaiz kecil. Boleh digoreng tumis begitu saja ataupun dijadikan umpan. Kalau kita ni menggunakan bangkutut ni, kita ni harus lihat juga saiz pemata yang kita ni pakai, so saiz udang bangkututnya. Jangan sampai ada terkeluar lah di depannya tu, macam itu.
And then cara memasukkannya tu ia daripada belakang sampai ke ujung kepalanya tu macam tu. Ada yang menggunakan membuang kepala juga tu untuk membuka kulit kepala tu. Jadi ada yang bersiap memberitahu juga macam laju makannya mencium bau utak udang tu macam tu. Jadi kalau kedai aku memang macam ni sajalah caranya. Saiznya mengikut daripada saiz bengkutut lah sama saiz pemata ni yang sebenarnya. Jadi kalau pemata kita ni pakai pemata 3, kita ni anggarkanlah ya dapat macam dari kepala, dari ujung mata kaila tu sampai ke belakang tu macam tu. Terpulang keselesaan masing-masing lah. Ada yang suka pakai pemata nombor 1, harus dia pakai yang besar macam tu. Kalau macam kedai aku memang pemata nombor 3 biasanya. Kami menggunakan bubu payung saja selalunya untuk mengambil bengkutut ni, menggunakan bubu payung. Jadinya diumpan dengan yang paling laju kalau kedai aku itulah kelapa tua tu ditunu dulu and then diparam lah. Lepas satu sudah mengeluarkan bau, itulah untuk diumpankan, masukkan dalam bubu payung itu. Biasanya kalau kedai aku ni, kalau yang bertelur tu kalau tahan memilih, dibuang pulang tu. Kalau yang hidup-hidup tu boleh jadi pakai, jadi disimpan di dalam kontainer lah. Jadi kita ni kira menggunakan kutut mati kalau untuk pancing. Jadi ada yang suka menggunakan kutut hidup, dibagi oksigen lah. Pemancing dan joran seperti sahabat, sentiasa bersama di kala sepi dan senang. Bagi kaki pancing, aktiviti ini memang mendatangkan keuntungan, sama ada penjualan umpan atau penjualan hasil tangkapan. Mereka yang sudah lama mengadakan kegiatan memancing ini sudah sebati dengan keadaan berhujan berpanas, kerana memancing bukan saja mengisi masa lapang dengan aktiviti sihat, tetapi juga membantu membina kesabaran, ketenangan serta hubungan yang baik sesama manusia dan alam.